Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun, kita dapat mendengar Radio Aikim dalam Makarimul Akhlak, dan kita biasanya bincang dari Sabah Minggu, satu tajuk kepada satu tajuk, satu perbincangan kepada satu perbincangan. Ghalibnya kita akan cuba huraikan hadis Nabi SAW. Saat yang sama kita cuba gambarkan dalam kehidupan seharian kita apa langkahan yang sepatutnya kita lakukan agar apa yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan, apa yang kita hasrat dan hajatkan itu benar-benar menepati kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar Radio Aikim yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi, la yazlimuhu wa la yakzibuhu, wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim. 'Ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Hadis ini memang panjang. Antara maksud hadis ini ialah jangan kamu dengki-mendengki. Bila tawazan tafa'al, memberi makna bukan satu pihak tapi dua pihak. Bukan orang tu mendengkikan orang tu, tapi tak orang tu mendengkikan orang tu pula mendengki pula ke orang ni. Jadi bergaduh kedengkian antara satu sama lain. Dan ini terlalu banyak berlaku dalam masyarakat. Yang malangnya kadang-kadang walaupun namanya Muslim, walaupun namanya beragama, walaupun namanya rajin ke masjid ke surau, walaupun namanya rajin pergi belajar, tapi perkara ni kalau kita tidak cuba menghalangnya, tidak cuba mentarbiyah, mendidiknya, dia akan menjadi virus, dia akan membarah, dia akan subuh yang menyebabkan banyaklah masalah-masalah berlaku. Bahkan Rasulullah SAW beri satu peringatan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Maksudnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana kayu api memamah bara api memamah kayu api. Artinya banyak amalan yang kita lakukan kebaikan pun akan sia-sia dengan sebab hasad begitu membarah dalam jiwa kita. Jangan kamu meminta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan untuk membelinya, tetapi untuk menipu orang lain. Ini pun dah memudaratkan mereka. Ini tak boleh. Macam mana? A, B, C. A penjual, B rakan, C sebenarnya pembeli. Jadi C datang ke tempat nak beli barang, tiba-tiba dia tengok B ni datang dan bagi tahu, "Syekh, saya nak beli harga ni. Harga tu sepatut RM10. Syekh, harga ni saya nak beli ni, mesti baik punya ni. Saya sanggup beli. Nak beli apa? Nak beli 5. Nak beli berapa? Tak apa, RM11." Jadi bila kita tengok, maka C ni tak tahu sebenarnya itu pakatan antara B dengan A. Maka dia terpengaruh, lalu kalau begitu saya nak beli 10 lah.
dia pun beli. Sebenarnya selepas daripada itu, B pulang balik duit tersebut dan juga harta tersebut sebagai lakonan untuk menjerak manusia supaya manusia sama-sama membeli. Maka ini tidak dibolehkan. Tanajus ni tak boleh. Wala tabaghadu, maknanya jangan kamu marah-memarah, benci-membenci. Yang ini pun tak boleh. Kerana kalau sifat seperti benci-membenci ini sudah bertakhta dengan begitu hebat dan begitu kuat, akhirnya jiwa manusia payah nak disatukan. Dendam kesumat yang terletak antara dua rusuknya yang begitu kuat dalam hatinya itu untuk dibuang adalah amat-amat sukar. Justru sewajarnya kita memahami bahawa inilah mujahadah yang sepatutnya dalam mentazkiyatin nufus, jiwa kita, supaya kita tidak terlibat dan tidak terbabit dengan perkara-perkara yang tidak diizinkan dan tidak disukai oleh Islam itu sendiri. Seterusnya kata Nabi SAW yang maksudnya, jangan kamu membelakangi. Apa makna membelakangi? Wala tadabaru, maknanya saling cuba membuat strategi bagi menjatuhkan rakan taulang, sahabat handai, musuhnya, dengan cara konspirasi, dengan cara macam-macam. Perkara seperti ini amat bahaya. Kita kena ingat, bila kita rancang tak baik kepada saudara kita, maka akan ada rancangan yang tak baik ke atas kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu lakukan, maka begitulah kamu akan dibalasinya. Oleh kerana itu, tepuk dada tanyalah imam. Bersangka baiklah kepada manusia, buat baiklah sesama mereka. Jangan sesekali kita sentiasa berwasangka yang tidak baik, bahkan melakukan satu konspirasi untuk menjatuhkan saudara kita sama-sama Islam. Ini adalah ditegah dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebut, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan pula seorang kamu itu telah melakukan menjual di atas jualan orang lain. Maknanya kita ni kadang-kadang suka sangat bila kita janji nak jual kepada seorang dan orang tu pun bayar dah sebahagian, kita pergi potong terik, batalkan penjualan tersebut, kita putar beri balik duit dia, kita pergi jual kepada orang lain. Ini biasanya kadang-kadang berlaku pada musim apa? Musim contohlah ni, pada musim kita kata raya kurban. Bila ada orang jaga lembu 10 ekor, lembu dia semua besar-besar, lembu dia baka-baka baik, lembu dia gemuk-gemuk semua, dia kata apa? Dia kata, oleh kerana lembu dia baka baik, lembu dia besar-besar semua, lembu dia sihat-sihat semua, maka dia naklah kalau boleh dengan lembu-lembu dia ni harganya mahal. Masuk saja musim orang nak korban, maka adalah masjid ni, surau ni, orang kampung ni beli. Maka ditawar dengan satu harga 5,000, 4,500 dan sebagainya. Tiba-tiba dia telah terima wang pendahuluan. Tiba-tiba datang orang ni kata, tuang, 5,000, 4,500 tu saya ingat saya tak maulah. Saya walaupun tuan bayar dah, saya ingat saya tak mau jual lah, tak jadi nak jual. Kenapa? Kerana ada kawan yang lain selepas daripada itu datang, bila tanya dah jual dah, engkau jual berapa? 4,500 atau 5,000. Dia kata saya nak beli 6,000. Jadi kita pun berubah, kita pun pergi kat kawan tu, lalu kita beli dengan dia dengan harga kita batalkan balik dan kita bagi duit dan kita dapat untung lagi. Jadi yang ini tak betul cara macam tu. Rasulullah SAW menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwanah, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ni hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam tu sebenarnya saudara kepada orang Islam.
Jadi bila saudara ni apa makna? Kena tunjukkan sifat kesedaraan itu. Persaudaraan tu kena pamerkannya. Antara sifat antara kita dengan saudara yang kita sayangi, kita kasihi, kita hormati, kita sanjungi, ialah la yazlimuhu. Dia jangan zalimkan saudara dia. Jangan zalim, jangan. Macam-macam bentuk kezaliman. Wala yakzibuhu, jangan dia membohonginya. Dan juga wala yahkiruhu, dan jangan dia menghinanya. Kenapa? Kerana Nabi kata at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marra. Nabi tepuk dada dia, Nabi tunjuk ke dada dia, Nabi kata takwa ni dalam. Jadi bila sebut manusia mukmin, muslim, dia bukan sekadar muslim dan mukmin saja, dia kena muttaqi. Dan sifat muttaqi itu, dia tak boleh hina saudara dia, dia tak boleh zalim, dia tak boleh dusta. Tapi sifat macam ni tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kadang-kadang begitu membarah dalam jiwa kita, tak dapat dihalang-halang, tak dapat diseka-seka. Sifat-sifat macam ini begitu puncak sehingga akhirnya kita rebah dengan sifat-sifat mazmumah. Kita terikut, kita terarah, kita akan jadi orang yang mati kutu, orang yang banyak kelemahan-kelemahannya. Justru amat wajar kepada kita membina ketakwaan dengan sungguh-sungguh yang menyebabkan kita tak menzalimi saudara kita, tidak menipu saudara kita, tidak menghina saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan satu pesanan yang begitu tegas. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim 'alal muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irtuh. Seorang itu dianggap berdosa jika dia menghina saudara seislamnya. Tiap-tiap orang muslim itu di atas saudaranya adalah haram, darahnya, hartanya dan juga maruahnya. Jadi bila kita boleh faham macam ini, kita kena hormat. Apa makna darah? Tak boleh menumpahkan darah, tak boleh bunuh dia. Apa makna harta? Kita tak boleh pergi rapah harta dia, pergi curi harta dia, pergi rosak harta dia. Apa makna dari sudut maruah? Kita tak boleh mengatakan kepadanya, menghinanya, menjatuhkan dia, menjatuhkan aib dia. Maka perkara ini adalah amat wajar untuk kita elakkannya dengan sebaik-baik mungkin. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, hadis yang kita bacakan tadi jelas mengandungi banyak hukum-hukum dan faedah-faedah yang bukan kecil tapi besar untuk mencapai matlamat Islam yang murni. Di samping itu, untuk memeliharanya daripada segala kekurangan dan kecacatan, supaya kalimah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu tidak dijadikan sebagai slogan dan laungan manusia semata-mata. Sebut saudara Islam, tetapi semua larangan Nabi diamalkan dan semua suruhan Nabi ditinggalkan, terbalik. Jadi bila macam ni, jawapannya tidak memberi sebarang kesan dan hasil yang lumayan, yang baik. Bahkan khayalan mereka sahaja, mereka duk kata berdiam-diam, sebenarnya khayalan semata-mata. Oleh kerana itu, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Azkar telah menyebut tentang hadis ini. Katanya amat besar manfaatnya dan amat banyak faedahnya. Ibn Hajar Al-Haytami berkata hadis ini mengandungi banyak faedah. Ia menunjukkan kepada keagungan prinsip dan matlamat. Bahkan jika diperhatikan maknanya dan dipahami maksudnya, sudah pasti ia mengandungi segala hukum Islam yang dipahami secara langsung atau tidak langsung.
juga mengandungi segala adab, sama ada sebagai secara isyarat atau juga pelaksanaannya. Maknanya kenyataan Ibn Hajar Haytami ini jelas menunjukkan hadis yang dibacakan tadi penuh dengan kehikmatan, dengan faedah-faedah yang bukan sikit nilaiannya. Pernah Al-Imam Asy-Syahih Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, persaudaraan yang saya maksudkan ialah hati dan ruh dihubungkan dengan ikatan akidah. Hati orang ni, hati orang tu, ruh jiwa orang ni diikat dengan ikatan akidah. Sedangkan akidah adalah hubungan yang paling ampuh dan paling berharga, paling hebat. Persaudaraan adalah saudara iman. Maknanya persaudaraan itu merupakan hal yang dituntut oleh iman. Dan sebaliknya perpecahan adalah saudara kufur. Bila pecah ni, ini perangai kekufuran. Kekuatan yang pertama ialah kekuatan perpaduan. Tengok apa-apa benda pun sejarah menunjukkan keberhasilan, kejayaan mana-mana ummah diasaskan kepada kekuatan persaudaraan mereka tanpa berbelah bagi. Rasa kasih sayang yang paling rendah ialah berlapang dada, bersikap terbuka, dan paling tinggi sudah pastilah isar, yakni mengutamakan orang lain. Jadi kalau kita faham konsep macam tu, kita akan kata amat perlu kita menjaga kekuatan perpaduan. Sebagai contoh, sidang penonton, sidang pendengar dalam Makarimul Akhlak ini, kita ambil contoh mudah. Contohnya ialah kita tengok jari kita. Jari kita ni kalau satu-satu tu orang repih boleh, orang patah boleh. Tapi apabila disatukan lalu dikepal, maka dia akan menjadi penumbuk yang boleh melebamkan muka-muka manusia. Itu kuat dia. Tapi kalau satu saja tak mampu dia. Maknanya kesatuan itu nampak jelas. Begitu juga kalau kita tengok sebatang lidi. Apa ada kekuatannya? Dipatahkannya, dirosakkannya, dilipat-lipatkannya, direpih-repihkannya, mudah sangat. Tapi tak kala lidi itu diikat dengan satu ikatan yang besar, sebesar lengan manusia. Kemudian dia boleh membuang sampah-sampah yang kadang-kadang cukup besar. Kadang-kadang sampah yang besar boleh, yang kecil boleh. Dia jadi kuat. Kekuatan tu kalau kita letakkan dengan kukuh, dan lidi pula lidi muda yang kuat, atau lidi yang sudah kukuh matangnya, maka kita nak patahkannya dengan sejumlah secara bergabung itu kemungkinan tidak memungkinkan kita. Itulah gambaran perpaduan yang sepatutnya ditegakkan. Sebenarnya musuh Islam amat takut tak kala umat Islam bersatu. Mereka bimbang. Kita dengar banyak kenyataan-kenyataan yang mereka sampaikan. Perpaduanlah yang mereka takut. Mana-mana negara umatnya berpadu, mana-mana bangsa umatnya berpadu, mana-mana kaum, semua entiti kaum itu berpadu, dan semuanya diasaskan kerana untuk memelihara perpaduan. Dalam keadaan bersungguh-sungguh mempertahankannya, jawapannya ialah mereka akan menjadi orang yang hebat, negeri yang hebat, begitu juga pasukan yang hebat, negara yang hebat, bangsa yang hebat. Itulah natijah perpaduan yang sepatutnya kita sentiasa memuhasabahkan untuk meningkatkannya. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, kita tengok dalam kehidupan ini masalah kemeluk, rasaan, sifat hasad, dengki, dendam, kesumat ini teramat banyak, telah membarah dalam jiwa sehingga kita tak mampu nak hindarinya. Yang paling parah,
kita sendiri tupang semangkuk untuk menghina, mendustakan, menjatuhkan maruah sahabat-sahabat kita. Malang orang seperti ini. Sepatutnya dia menginsafi. Tengok sahaja saudara-saudaranya kaya, saudara-saudaranya cerdik, saudara-saudaranya menuju ke arah kehebatan, maka tepuk dada, tanyalah imam. Dia tak boleh buat biasa saja, tapi dia kena bersungguh-sungguh untuk sama-sama menjaga saudara-saudara kita ini, dan kita sama-sama memupukkan persaudaraan dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, maka itulah sebahagian daripada tazkirah saya pada malam yang mulia ini berkenaan dengan isu bagaimana sikap dan sifat orang Muslim sejati supaya tidak terjerumus dan tidak jatuh ke gaung perkara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya datang sifat ihsan, kasih sayang, sifat hormat menghormati, sifat mencakna kepada rakan taulannya, sifat tidak tikam belakang dan sebagainya. Segala sifat-sifat ini patut dipupuk dari semasa ke semasa, bahkan diperkukuhkan lagi sehingga mengakari keadaan masyarakat yang menyebabkan mereka benar-benar berpijak dengan asas yang kukuh yang layak. Mereka ini disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu antara satu sama lain adalah bersaudara. Justru ayuh buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita mulakan dengan kita menawaitukan dalam hati kita, membuang segala dosa, segala yang tak baik, kita gantikan dengan segala yang baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zaljalali wal Ikram. Ighfir lana zunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب